Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Hari ini kita akan mengulas titah diraja yang disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar ketika merasmikan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada pagi tadi. Ini merupakan penampilan ataupun titah sulung baginda selepas menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang terbaru, dan ini penting kerana kita sering melihat bahawa setiap kali penggal baru parlimen yang dibuka akan kita dengar titah diraja, dan dari titah diraja itulah kita akan melihat dan juga membuat analisa ke mana hala tuju negara. Dalam ucapan baginda pada pagi tadi, kita lihat hampir semua strata masyarakat disentuh oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sama ada Perdana Menteri, Menteri Kabinet, ahli-ahli Parlimen 222 orang itu, di kalangan juga penjawat awam. Baginda juga menyentuh berkaitan dengan nasib rakyat keseluruhannya, 33 juta itu dari Perlis hinggalah ke Sabah. Baginda menyentuh bagaimana kehidupan rakyat yang terhimpit akibat kos sara hidup yang semakin tinggi, dan juga bagaimana kita menumpukan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar. Baginda menyentuh bagaimana untuk menambah keterjaminan makanan dan juga memberikan kebajikan yang lebih kepada petani, peladang dan juga nelayan. Begitu juga baginda melihat bagaimana negara perlu bergerak seiring dengan peredaran global, dengan isu-isu global dan geopolitik, dan tidak kesampingkan isu yang berlaku sekarang iaitu di Timur Tengah. Nasib umat Palestin perlu diperjuangkan di peringkat yang paling tertinggi. Tetapi antara intipati yang penting juga, baginda menyentuh lebih 2-3 para berkaitan dengan perpaduan. Bagaimana perpaduan yang dikatakan sudah 60 tahun negara ini terbentuk, tetapi baginda masih tidak berpuas hati. Tahap kesepaduan sosial di kalangan rakyat, tahap perpaduan berkaitan isu raja, kaum dan juga agama itu. Begitu juga berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Jadi untuk merangkumkan semua analisis titah diraja pada pagi tadi, dua ahli panel kita sudah pun bersedia, iaitu Prof. Ulong Dato' Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah pengasas Institut Kajian Etnik kita Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih. Dan juga rakan saya Tama Pilih, pengasas Undi 18. Tama, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih. Jadi untuk mengulas dari peringkat awal ini, Prof, ini satu ucapan yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh rakyat keseluruhannya. Tetapi dalam ataupun perkara-perkara awal yang disentuh oleh Tuanku, baginda mengingatkan bahawa baginda merupakan yang di-Pertuan Agong yang terbaru. Ini merupakan amanah dan ada kuasa-kuasa yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, dan juga baginda juga mewakili Raja-Raja Melayu meneruskan kesinambungan tradisi dan juga raja berperlembagaan itu. Jadi adakah ini sebagai satu intro yang tepat pada waktunya untuk menunjukkan bahawa kuasa raja-raja memang ada di dalam perlembagaan, merupakan undang-undang tertinggi negara, dan rakyat tidak perlu alpa dan leka bahawa Yang di-Pertuan Agong sebahagian daripada institusi yang mendirikan negara ini. Pandangan Prof. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan semua dan juga pendengar. Saya menganggap ucapan daripada titah baginda ini lebih bersifat mengingatkan kita. Perkara-perkara yang disentuhnya itu adalah perkara yang orang ramai sudah tahu dan kita faham, dan kita pun ada pandangan, rakyat mempunyai pandangan terhadap tiap-tiap perkara yang disebut oleh yang Tuan Agong tadi. Cuma oleh kerana dia ialah yang Tuan Agong yang baru, so jadi kita anggap ucapan dia itu sebagai peluncuran pemerintahan beliau lah. Yeah. Jadi dalam konteks itu dengan sendirinya, mana punca kuasa agung itu dalam perlembagaan. Jadi ini yang penting. Dan daripada punca kuasa itulah banyak lagi hal-hal lain yang dibina perlembagaan, undang-undang baru dan dasar-dasar kerajaan. Jadi dia Agong ini berucap atau dititah dengan 3-4 bahagian dalam negara kita ini. Yeah. Dengan kerajaan, jangan lupa dia juga bercakap tentang kerajaan, dia menyentuh Perdana Menteri, kerjasama
dia menentukan kerajaan unity ataupun perpaduan. Tapi dia tanya mana perpaduan. Jadi maknanya soalan itu pada kerajaan perpaduan. Jangan bukannya kepada orang ramai, kepada yang membuat dasar dan yang melaksanakan dasar. Yang keduanya, Baginda juga bercakap dengan ahli parlimen, itu pembuat undang-undang di negara kita. Jadi dia punya ingatan, janganlah bergaduh je, tunggulah pilihan raya, janganlah nak guling-mengguling. Jadi pada saya ini menarik juga kerana dia mengingatkan ahli politik. Dan akhir sekali saya ingat dia sebut tentang ekonomi. Kita mesti ingat bahawa Sultan Johor ni kaya raya. Dia tahu soal-soal ekonomi ni, banyak duit dia. Dia tahu perniagaan. Dia entrepreneur par excellence lah pada saya. Jadi bila dia sentuh ekonomi itu, dia faham apa yang dia sentuh. Dia tahu apa yang dia harapkan. Dan kerajaan pun mesti berhati-hati kerana Agung ini, Agung berniaga. Pada saya, dia sangat intim tentang soal-soal perniagaan. Kalau kita lihat kenyataan beliau di Singapura, Straits Times, kita tahu bahawa beliau berminat sangat dengan perniagaan. Dan yang sangat penting disentuhnya lah mengenai perpaduan. Cuma saya rasa perkataan perpaduan itu sudah perlu diganti dengan kesepaduan yang seperti Tuan Haji cakap tadi. Perpaduan itu diidamkan, kesepaduan yang dicapai, penyatu paduan atau reconciliation yang kita cari. Jadi ini 3 perkara yang bergerak serentak dalam negara kita. Jadi perpaduan itu ada, tapi yang lebih tepat adalah kesepaduan. We are cohesive. We may not be united, but we are cohesive. Cohesive dalam kata, kita banyak bersetuju dalam banyak hal, tapi kita tidak juga bersetuju dalam banyak hal. Tapi kita tak berkelahi. Ini yang penting. Jadi pada saya, inilah dia apa dapat saya simpulkan dari segi kandungan atau intipati titah baginda tadi. Menarik. Prof sudah memberi satu analisa summary ucapan titah Tuanku pada pagi tadi. Bagi Tama pilih, apa yang menarik perlu diberi perhatian dalam titah tadi, Tama? Baik, bagi saya rasa pertama sekali terima kasih atas jemputan. Saya rasa ucapan daripada Yang di-Pertuan Agong yang baru adalah suatu indikator yang penting ke arah bukan saja tentang gaya baginda, tentang apa yang penting juga, tapi ini juga saya rasa beberapa kita dapat nampak beberapa hint tentang beberapa policy statement yang baginda inginkan, yang baginda ingin nampak daripada pihak kerajaan. Yang beberapa perkara yang saya rasa penting untuk kita sebagai rakyat peka dan nampak adalah pertama sekali kita nampak isu keterjaminan makanan. Ini highlight dalam ucapan baginda tadi, di mana baginda mengatakan bahawa kos import kita terlalu besar. Maka kita perlu ada suatu usaha untuk kita memartabatkan petani, memartabatkan ekonomi tempatan, untuk kita membuatkan bekalan kita sendiri, kan, food sovereignty. Dan bukan saja food security, ya. Saya rasa itu satu konsep yang penting dan kita akan dapat nampak bahawa apa respons kerajaan terhadap ini. Pertama, itu saya rasa perkara yang mungkin lebih senang untuk dicapai. Tapi yang lebih sukar, yang lebih kontroversial adalah isu bagaimana untuk mencapai atau mengurangkan defisit fiskal yang dihadapi oleh negara, yang dikongsi bahawa adanya keresahan bahawa disebabkan oleh defisit fiskal yang besar dihadapi oleh kerajaan, bebanan hutang yang kita dapat, maka itu menyebabkan kerajaan sukar untuk menyunting suatu kemampuan ekonomi atau kewangan ke dalam ekonomi negara untuk memastikan bahawa pembangunan berlaku, untuk memastikan bahawa adanya penambahbaikan, untuk menjadikan negara Malaysia satu negara yang diminati oleh pelabur asing. Ini semua ada satu perkara yang saya rasa rakyat juga perlu peka. Maka saya rasa memang kita dapat suatu perkara yang menarik bahawa kalau kita tengok dari segi isu-isu seperti isu subsidi bersasar dan sebagainya, kita pun tahu bahawa perbincangan ini telah berlangsung pada masa yang terlalu lama. Bukan saja kerajaan perpaduan ini, tapi kerajaan sebelum ini. Pelbagai kerajaan sejak zaman Tun Badawi lagi dah berlaku perbincangan bagaimana untuk kita bergerak ke arah subsidi bersasar. Dan saya rasa ini mungkin suatu naratif yang kerajaan mungkin akan guna pakai untuk memastikan bahawa apabila berlakunya perubahan ke arah subsidi bersasar, mungkin kita akan dapat nampak bahawa peranan Yang di-Pertuan Agong bukan saja sebagai sebuah monark dari segi sistem kita, raja berperlembagaan, bukan saja simbolik,
tapi juga untuk memastikan sebagai suatu backup kepada pihak kerajaan jika ada keresahan, kemarahan ataupun serangan daripada pihak pembangkang kepada polisi-polisi kerajaan. Saya rasa juga kita dapat nampak mungkin akan ada berlaku perubahan sedikit dari segi simbolisme of the role of the YDPA, dan mungkin kita akan nampak evolution of the role. Kita tunggu dan lihat, tapi saya rasa ini adalah satu tanda-tanda yang kita boleh ambil dan kita boleh buat beberapa prediction untuk jangka masa akan datang. Ya, rugi kalau saya tak tanya soalan susulan kepada Prof Ulong, kerana bidang Prof memang isu berkaitan dengan kesepaduan sosial, isu berkaitan dengan kepelbagaian etnik, dan juga beberapa ucapan tadi memang terus menjurus kepada baginda bercerita tentang perpaduan, tetapi Prof tadi mengungkit bahawa lebih baik, lebih elok kita menggunakan kesepaduan sosial. Tetapi Prof, dalam hal ini Prof, bagaimana Prof melihat apa hala tuju berkaitan dengan kesepaduan sosial ini supaya kita tak take for granted ataupun business as usual ataupun melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali tetapi hasilnya tetap sama ataupun lebih buruk daripada itu, supaya apa yang kita idamkan negara idaman. Prof banyak kali mention ataupun membuat kenyataan bahawa negara idaman Malaysia ini tidak seperti mana yang mana kita majoriti idamkan, tetapi kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berkelahi mulut di sosial media ataupun secara berdepan, tetapi kita tidak berkelahi sampai menumpahkan darah. Tetapi Tuanku hari ini menitahkan supaya isu perpaduan diberikan satu tumpuan yang lebih khususnya bagi mereka yang menggunakan bahasa kebangsaan misalnya. Isu-isu yang sensitif berkaitan dengan 3R misalnya. Apa pendekatan lain, pendekatan baru oleh pihak kerajaan perlu diguna pakai dalam hal ini, Prof? Okey, pertama, perkataan perpaduan. Saya nyatakan bahawa perpaduan diidamkan. Agung idamkan perpaduan. Betul. Tetapi yang kita capai kesepaduan, cohesion. We want unity, we achieve cohesion. Daripada cohesion itu, ada perkara yang kita bersetuju, ada perkara yang tak setuju. Yang tak setuju itu kita cari jalan keluar untuk menyelesaikan, maka timbullah reconciliation atau penyatu paduan. Jadi 3 proses serentak. Jadi kefahaman ini belum terbina termasuk dalam apa yang dibicarakan oleh Agung tadi. Ya. Jadi saya bukan nak mengkritik dia, saya hanya nak mengingatkan kita dah berbicara hal ini berulang kali. Betul. Bahawa perpaduan itu betul, kita nak, tapi tak kita capai dalam bentuk yang kita inginkan. Betul. Yang kita capai adalah kesepaduan. Jadi artinya, di Malaysia ini, kalau Saudara Tarma pun tahu, ada je masalah kita buat jawatan kuasa. Ini pembinaan jawatan kuasa, ini adalah platform integrasi yang paling penting, tapi very common looking. Yeah. Jadi kita anggap ni tak penting, tapi sebenarnya itulah nyawa kita kadang-kadang. Jadi masalah yang diadakan jawatan kuasa sudah selesai, tapi jawatan kuasa belum lagi melahirkan laporan. Jadi ini pun biasa juga. Jadi pada saya tertanam, embedded in this process kesepaduan ini adalah usaha berterusan untuk mencari jalan keluar bila tersepit. Tapi tak mau berkelahi, cari jalan keluar. Macam mana anti pun mesti cari jalan keluar. Ini kelebihan kita. Jadi mana ada demonstrasi dalam dunia ni yang bawa anak berjalan pergi demonstrasi? Hanya di Malaysia. Saya ingat lagi, saya tengok demonstrasi di Taman Burung. Jadi menarik kepada saya. Ini satu perkara. Yang kedua, soal bahasa kebangsaan. Agung risau bahawa bahasa kebangsaan ni ramai yang tak tahu bahasa kebangsaan. Anak-anak muda, saya ni undi 18 kena jawab lah ni kan. Anak muda dia sentuh. Jadi pada saya, soal bahasa kebangsaan ni beginilah. Untuk menguasai mana-mana bahasa dalam dunia ni, Perancis ke, Jerman ke, bahasa Inggeris ke, sistem pelajaran mestilah menggunakan sesuatu bahasa untuk menjadi bahasa pengantar. Okay? Di Malaysia dia tidak. Di Malaysia ada satu section dalam pendidikan kita menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Tetapi dalam sekolah-sekolah vernacular lain hanya mungkin satu pelajaran saja, tapi bahasa pengantarnya dalam bahasa vernacular tersebut. Ini memang cara mereka melaksanakan yang mahkamah pun dah bersetuju. Jadi ini kita tak boleh persoalkan. Tetapi apa yang kita boleh ubah
ialah menggalakkan sekolah-sekolah ini bukan hanya mengadakan satu pelajaran bahasa kebangsaan, tapi mengajar beberapa pelajaran dalam bahasa kebangsaan. Sejarah ke, sains ke, apa sajalah yang membolehkan menggalakkan proficiency, kemahiran. Jangan lupa, kita ada sekolah international di Malaysia ni, banyak sekarang orang banyak duit di Malaysia ni. Semua anak nak pergi sekolah international. Jadi macam mana kita nak ubah ni? Jadi sekolah international pun terpaksalah. Dia ada silibus yang menggunakan peperiksaan di Malaysia, bahasa kebangsaan. Jadi itu soalan yang kedua, menggalakkan bahasa kebangsaan ni. Kerana tiap-tiap sistem yang ada dalam negara kita ni tidak menggunakan keseluruhan bahasa kebangsaan dalam pengajaran. Jadi macam saya dulu dibesarkan dalam bahasa Inggeris. Semua pelajaran dalam bahasa Inggeris. Saya boleh berbicara, menulis dalam bahasa Inggeris. Jadi ini bukan perkara baru. Dari segi pedagogi, bukan perkara baru. Ini perkara lama yang kita sudah tahu. Itu sebabnya di Australia, mana ada dibenarkan sekolah Perancis, mana dibenarkan sekolah Jerman, tidak ada. Jadi pada saya mereka sedar bahawa perbezaan itu memerlukan satu wahana untuk menyatukan. Itu soal bahasa kebangsaan. Yang ketiga yang saya jaga penting juga dalam konteks ini ialah bagaimana sebenarnya membezakan grievances, tak puas hati. Rakyat ni macam-macam. Dia ada 3 komponen dalam masyarakat yang kita perhatikan. Pertamanya ialah komponen individu. Kedua, komponen family. Ketiga, komponen community. Individu dibesarkan dalam family, family dibesarkan dalam community. Jadi soalnya bagaimana kita hendak melihat perpaduan ini dicapai dalam konteks individu, sumbangan family, sumbangan community. Jadi kalau kita homogenkan ataupun homogeneouskan, seragamkan, kita nak pancaragam bukannya seragam. Jadi berbagai ragam kan. Jadi negara kita dalam begitu bentuknya. Jadi saya rasa kita mesti terima perbezaan ini sebagai satu kelebihan, bukannya satu masalah. Jadi ramai kita ingat ini masalah. Saya tidak anggap masalah kerana dunia mengakui bahawa kerencaman Malaysia ini menjadi contoh kepada mereka dan hairan mereka. Tapi rakyat Malaysia tak megah itu kerana dia mencari yang nak dikritik saja. Perkara yang baik mengenai Malaysia ini tidak nak diangkat. Ini rakyat kita lah sama-sama. Menarik. Bagi orang muda Tama sendiri, kerana pedagogi dan juga pandangan dunia orang muda tentang isu perpaduan itu mungkin lebih kompleks kalau kita ingin melihat di bawah. Apatah lagi dengan dunia tanpa sepadan, penggunaan media sosial dan sebagainya. Kalau kita lihat tren-tren dalam pilihan raya umum pun nampaknya sentimen itu memang membanjiri kandungan-kandungan di media sosial dan akhirnya orang muda membuat pilihan mereka di petak undi ataupun kotak undi menggunakan hal sentimen, tidak melihat akar demokrasi ataupun bagaimana polisi dan dasar yang ditawarkan oleh setiap individu ahli politik dan juga parti politik. Pandangan Tharma tentang itu? Baik, bagi saya kalau kita melihat isu perpaduan atau kesepaduan yang seperti mana yang Prof katakan tadi, bagi saya berdasarkan perbincangan, berdasarkan focus group, berdasarkan kita punya interaction dengan anak muda, kita boleh cakap bahawa ramai anak muda memang benar-benar risau bahawa kita mungkin ada isu-isu di mana perbezaan ataupun polarisasi antara kaum, antara agama di negara Malaysia semakin teruk. Dan kita dapat nampak bahawa ada rasa bahawa di negara Malaysia toleransi antara kaum, antara perbezaan antara kita semakin lama toleransi itu tidak ada ataupun semakin berkurang. Maka ramai anak muda merasakan kalau adalah cara untuk kita perbaikan, how can we become better, how can we become more united. Saya rasa general sentiment itu ada. Tetapi kita pun kena terima bahawa cara sentimen itu dan kita ingin wujudkan suatu identiti bangsa Malaysia ataupun identiti kesepaduan yang ada, itu berbeza dengan cara untuk kita mencapai ke arah itu. Dan itulah persoalan yang sukar untuk kerajaan untuk jawab. Bila berbalik kepada isu persekolahan dan sebagainya kan, saya memang saya boleh cakap bahawa saya sebagai seorang individu yang memang my whole life melalui sistem sekolah kebangsaan, saya memang faham dan saya memang sokong dan saya memang suka dengan sistem sekolah kebangsaan. Tetapi kita juga kena iktiraf dan kita kena akui bahawa
berlakunya pelbagai perbezaan dan juga pelbagai cabaran, bukan saja dari segi ideologi ataupun pedagogi sekolah kebangsaan itu sendiri, tapi juga dari segi bajet, dari segi economical isu, dari segi sumber guna tanah. Contohnya kalau saya tengok antara anak-anak muda yang lahir generasi saya, sekarang dah ada anak yang masuk sekolah dan sebagainya, mereka semua nak pergi, nak dapatkan nak masuk pada sekolah kebangsaan dan sebagainya, tapi bilangan murid dalam satu kelas di sekolah kebangsaan di kawasan-kawasan bandar terlalu ramai. Ada yang sampai 30 lebih, 40 orang. Dan maka apabila ada situasi seperti itu, bila mereka adanya duit sedikit M40 dan sebagainya, T20, bukan T20 yang kaya sangat, tapi even yang basic pun mereka rasa okey, mereka akan sanggup untuk membuat suatu sacrifice dari segi duit mereka untuk pergi kepada sistem persekolahan yang mereka rasa boleh memberikan suatu advantage atau suatu kelebihan kepada anak mereka apabila anak mereka menjadi dewasa kelak. Maka saya juga perlu melihat bahawa bila kita berbincang tentang isu ekonomi dan perpaduan, kita juga tidak boleh lari sangat daripada berfikir dalam kerangka besar ekonomi. Bukan saja ekonomi tempatan, tapi juga tentang ekonomi dunia. Dan kita juga kena akui bahawa apabila adanya suatu kuasa-kuasa besar, contohnya kuasa barat, India, China dan sebagainya kan, Indonesia dan sebagainya, maka saya berpendapat bahawa ini juga akan memberikan kesan pada ibu bapa dan cara mereka berfikir dalam konteks bagaimana untuk kita mold our child supaya mereka boleh menjadi suatu individu yang ada kelebihan tertentu supaya mereka boleh menjadi taxpayer, future employer, future business owner dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu konteks penting untuk kita bandingkan. Saya rasa Prof, ini juga yang seringkali kita angkat kalau saya menemu bual Prof dan juga berjumpa dengan Prof. Isu di Malaysia ni banyak berkaitan dengan isu perut, isu berkaitan dengan ekonomi. Lepas jika kita teliti semua isu-isu itu, barulah kita tahu punca berkaitan dengan pergaduhan etnik atau kaum agama itu sebenarnya bukan isu berkaitan dengan kaum. Bukan berkaitan dengan isu agama, tapi isu akses kepada pendidikan tidak sesuai ataupun tidak baik, daif, sekolah daif, isu berkaitan pekerjaan, isu berkaitan dengan nak berniaga tak ada tempat dan sebagainya. Saya rasa saya setuju dengan Tama, bagaimana ibu bapa hari ini, terutamanya di kalangan pasangan muda, terpaksa bertungkus lumus untuk mendapatkan gaji yang lebih munasabah kerana mereka risau keupayaan kemampuan anak-anak mereka dalam pelajaran. Sebab itu, sekolah kebangsaan memang betul, itu sekolah asas. Kalau mereka mampu, hantarlah ke sekolah kebangsaan. Tetapi kalau mereka ada kemampuan yang lebih sedikit, mereka mahukan anak mereka mendapat pendidikan yang lebih cemerlang di sekolah-sekolah swasta dan antarabangsa. Jadi, bagaimana ini perlu dilihat oleh kerajaan bahawa isu asas adalah isu perut, isu pendidikan. Pandangan Prof. Pada saya yang penting sekali adalah persepsi. Persepsi ini kononnya sekolah ini lagi bagus kerana result dia lagi bagus pada sekolah ini, tapi saya masih menunggu lagi satu research yang benar-benar memandingkan asas yang dipilih oleh ibu bapa ini, kerana ada perkara yang lebih asas daripada itu, iaitu mobility sosial. Mobility sosial itu artinya dia anak petani dia nak jadi doktor, dia anak kerani dia nak jadi lawyer. Itu dia motivasinya. Bukan soal Melayu, Cina, India. Motivasi seorang ibu bapa itu sama semua di Malaysia. Semuanya anaknya nak berjaya. Itulah yang asas sekali yang kita kena faham. Lepas itu, isunya pula ialah mereka dari kelas mana? Kelas menengah, kelas atasan, kelas bawahan. Kerana ini mentafsirkan kemampuan mereka. Jadi mana mereka boleh hantar anak. Jadi perkiraan ibu bapa itu adalah berasaskan keperluan yang dilihat berpandangan jauh masa depan anak. Tetapi realitinya ditentukan oleh short term situation, yang keadaan semasa. Dia ada duit ke, tak ada duit ke. Kemudian itu belum sebut lagi tuition tau. Soal tuition ni banyak. Banyak orang jadi kaya kerana jadi mengajar tuition ni. Kat sekolah dia ajar, tapi kat rumah dia ajar juga cikgu yang sama. Jadi menarik pada saya bahawa isunya bukan hanya isu pelajaran. It's a class issue. It's not only ethnic issue, it's a class issue. Bila sebut ekonomi, is about class lah, which class you belong. Jadi tiap-tiap kelas ni mempunyai purchasing power yang berbeza. Jadi bila berbeza, maka macam dia pergi kedai lah.
orang ingat beli Grab ni murah, sebenarnya lagi mahal makanan itu. Jadi tetapi orang merasakan kerana tak perlu keluar, tak perlu parking, tapi bila campur balik tak murah dah, lagi mahal ada. Ya. So ini menarik pada saya cara kita berfikir tentang ekonomi, kita berfikir tentang pendapatan, kita berfikir tentang belanja, consumerism. Jadi sebahagiannya daripada realiti, orang yang berkira betul tengok kalkulator, ada setengah tu apa neighbor cakap, apa geng cakap, apa WhatsApp cakap. Jadi pada saya menariklah. Pengaruh-pengaruh ini tersulam semuanya mempengaruhi ibu bapa berfikir tentang pendidikan anak mereka. Tapi dalam konteks Malaysia ini, kita jarang melihat orang menganalisis Malaysia ini dari segi kelas. Ataupun jarang orang menganalisis orang India dari segi kasta. So ini yang saya masukkan. Menarik. Kalau ada, saya yang paling sokong. Ya, terima kasih Prof. Banyak perkara yang ingin kita sentuh, tetapi saya rasa ini wajar kita angkat dahulu dalam kita mengulas titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sri Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dalam ketika merasmikan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada pagi tadi. Terima kasih Prof. sekali lagi. Terima kasih kepada Taman Pilih pengasas Undi 18. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.